Dibeli oleh Yazid. Lepas tu dia kata, tuan dia kata, aku nak bagi pilihan kepada kamu sebab nampak bakat dia yang luar biasa ni. Sama ada mu nak merdeka atau mu nak duduk dengan aku dan terus nak tulis hadis. Aku benarkan kamu. Kalau mu nak jadi pakar hadis, tak kisah. Kalau mu nak merdeka pun tak apa. Kalau mu tak sedih pun tak apa. Dia pun fikir lebih baik dia duduk dengan Yazid itu. Sebab Yazid itu tuan dia tu Yazid bin Atha bin Yazid Al-Yashkuri. Dia ni seorang ulama hadis besar juga. Tuan dia tu. Jadi dia tak usah merdeka dia. Pasal apa? Kalau dia merdeka, dia akan pergi jauh. Kalau dia tetap jadi hamba kepada Yazid ini, dia boleh ilmu banyak daripada Yazid. Sebab Yazid bagi peluang dah kepada dia nak tulis hadis ni. Lepas tu tuan dia ni banyaklah serah kerja kepada dia selain daripada untuk mendalami hadis ni, serah kerja untuk berniaga dan lain-lain lagi. Satu kali ada seorang peminta sedekah mari. Dia kata, kalau kamu beri 2 dirham je kat aku akan buat sesuatu yang cukup berfaedah kepadamu. Dia pun bagi. Apa ni Abu Awanah ni bagi dia pun sana peminta sedekah sana pergi cerita kata kepada pembesar-pembesar di Basrah. Cepat-cepat kata dia, bangat pergi tengok macam mana Yazid bin Atha telah memerdekakan Abu Awanah. Mana satu berita besar lah, berita hangat lah kiranya. Dia memerdekakan Abu Awanah sebab Abu Awanah seorang yang terkenal dah walaupun dia sebagai seorang hamba. Orang pun pakat pergilah jumpa dengan Yazid tu, lagu mana. Sebab masing-masingnya berebut lah kalau boleh Abu Awanah nak dapat munafaat lah daripada dia. Bila pergi, lamalah pergi, Yazid pun dia terfikir, kalau dia tidak memerdekakan Abu Awanah ni, nescaya orang akan kata dia ni orang tak akan yakin kepada hadis dia, riwayat dia. Sebab apa? Sebab macam cerita orang bawa tu tak betul lah daripada dia. Memang dia pun sebelum pada ni dia tahu ada kalau nak merdeka, tapi tidak jelas dia merdeka. Jadi peminta sedekah tadi tu pergi sebar lagu tu. Bila itu orang mari, dia pun kata memang saya merdeka. Merdeka hamba ni dia bukan bagi kita tak berapa rapat. Bagi orang zaman dulu besar maknanya. Sepuluh sedekah kereta lah hak mahal. Hamba-hamba tu orang jual beli. Banyak manfaatnya. Memudahkan seseorang itu. Dia memerdekakan. Sebab apa? Dia takut orang akan ragu tentang hadis-hadis dia yang lain. Hak mana orang bawa daripada dia tu takut. Maka orang ragu tak betul. Serupa dengan hak ni juga. Orang duduk sebar kata merdeka, sebenarnya tidak merdeka kalau dia nafi pun. Tengok tu. Maknanya cermat tu. Dia takut orang tak terima hadis dia tu, dia memerdekakan. Memang dia nak merdeka dah pun sebelum pada tu. Tetapi kerana tu, ini dari segi cermat dia. Seterusnya Sa'id bin Jubair, disebutkan Sa'id bin Jubair dalam sanad itu, dia ni dikenali sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulu atau ketua tabi'in, mana dari segi ilmu dia lah yang tinggi tu. Dan dia telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pada tahun 95. Pada tu Hajjaj pun tak lama hidup, mati. Dan dia ni terkenal dengan Jihbidhul Ulama. Jihbidh ni maknanya seorang yang kritis di kalangan ulama. Bukan ulama biasalah, seorang ulama yang hebat yang dikenali dengan Jihbidhul Ulama. Seterusnya Abdullah bin Abbas. Ini perawi, tentang perawi dia. Abdullah bin Abbas ni iaitu sepupu kepada Nabi SAW. Mak dianya adik-beradik kepada isteri Nabi SAW, Maimunah. Namanya mak dia tu Ummul Fadal, Lubabah Al-Kubra. Dia dilahirkan sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Pada tahun 68 ketika berumur 71 tahun dia wafat. Dan dikebumikan di Taif. Di akhir hayatnya dia menjadi buta. Jadi ni maknanya dalam kitab ni dia sebut tiap-tiap seorang perawi ni, orang ni lagu mana, orang ni lagu mana, orang ni lagu mana, siapa kepada atas. Lepas tu bahas hadis tu pula. Begitu.
Kalau kerja kita ni boleh terjemah hak ni pun pada dah besar manfaat. Boleh terjemah hak ni pun pada dah untuk bangsa kita. Cepat lagi. Kita kata. Sebab apa? Kalau dalam bahasa Arab tak ada ni hak lagu ni. Dengan cara baru yang sama. Lepas tu dia menggabungkan ilmu ni bukan hak Arab saja. Kita boleh tengok ulama-ulama di benua lain macam mana pendapat dia, macam mana sumbangan dia di dalam ilmu Islam. Kita boleh tengok. Nanti akan datang dia akan disebutkan. Lepas pada tu dia ni, oleh kerana luas sangat ilmu dia, banyak sangat ilmu dia dipanggil hibr ataupun habr ataupun bahrul ulum, yang di lautan ilmu, ataupun dakwah, ataupun pendita. Maknanya pendita di kalangan kita lah. Hibr itu makna dakwah, atau dengan makna pendita, orang yang dalam ilmunya, ataupun lautan ilmu. Dan dia ni bapa kepada kerajaan Bani Abbas. Abbasiyah tu keturunan dia. Dan termasuk salah seorang daripada Abadilah, 4 orang Abdullah. Abadilah tu orang yang bernama Abdullah, salah seorangnya dia. Jadi siapa dia? Iaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Az-Zubair. Itu 4 orang Abadilah orang panggil. 4 Abdul lah. Kita bahasa kita panggil lagu tu 4 Abdul. Al-Abadilatul Arba'ah, 4 orang yang namanya bermula dengan Abdul. Tidak termasuk Abdullah bin Mas'ud dalam hak 4 ni. Abdullah bin Mas'ud memang hebat, tetapi apa dia tak termasuk dalam hak 4 ni? Sebab dia mati awal lagi. Dan zaman ni umur dia, pasal dia muda lagi, dia dah di zaman kemudian. Dan di zaman kemudian orang banyak mengambil ilmu daripada 4 orang. Kalau 4 orang ni sepakat mengatakan tentang sesuatu perkara, maka orang anggap itu adalah satu keputusan yang kemas dan kukuh. Sebab itulah orang sebut sangat, ini pendapat 4 orang Abdullah. Maknanya penting. Tak apa, kita ambil ringkas-ringkas. Kemudian dia sebut riwayat Abdullah bin Abbas ini ada 8,660 hadis. 8,660 hadis. Hak ada dalam Bukhari dan Muslim kedua-duanya, iaitu 95 hadis. 95 hadis hak ada dalam kedua-dua. Dalam Bukhari saja 120. Dalam Muslim saja 49 hadis. Jadi kalau campur semua sekali, yang ni hak ada dalam Muslim juga dengan hak ada dalam Bukhari itu, dalam Bukhari saja ada 215. Dalam Sahih Muslim kalau campurlah, iaitu 144. Gitu. Lepas tu saya ambil ringkasan dia lah. Tadi kita sebut dah dari segi terjemahan tu. Nabi SAW mengalami kesukaran, kepayahan, berat dalam menerima tanzil. Yang dimaksudkan dengan tanzil itu Quran. Adapun kalau hadis daripada Allah SWT juga, itu orang tidak panggil tanzil. Kalau maksud dalam tanzil, maksudnya dalam Quran. Wahyu berupa Quran. Hak wahyu berupa Quran itulah Nabi SAW mengalami keberatan ataupun kesukaran, kepayahan. Sebab apa ia jadi berat tu? Ia jadi susah. Jadi disebutkan sebelum pada ni pun kita dalam perbincangan beberapa minggu lepas sudah jumpa dah, sudah disebutkan betapa beratnya Al-Quran itu. Dalam Quran pun ada sebut, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu ini ucapan yang berat. Memanglah Al-Quran itu sendiri pun memang berat isi dia tu. Kerana itu terasa beratlah kepada Nabi SAW. Yang kedua, apabila nak dapat Quran itu, dia melalui Jibril. Jibril ni daripada jenis makhluk lain, bukan makhluk serupa kita. Apabila seseorang itu dia berhadapan dengan
makhluk jenis lain